ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita muka surat 396, iaitu Aqidah Imam Asy-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Di bawah bab ni penulis dia senaraikan kepada kita beberapa sifat yang menjadi perselisihan sepanjang zaman. Bukan kata perselisihan di kalangan ulama-ulama yang lampau, tapi sampai ke zaman kita pun perselisihan ini masih lagi belum selesai, iaitu nak mensabitkan beberapa nama-nama dan juga sifat Allah menggunakan kaedah yang paling terbaik untuk tidak menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Jadi kita tengok muka surat 396 ni, sifat pertama yang dia bahaskan sini ialah al-ulu. Al-ulu maksudnya ialah ketinggian. Allah Ta'ala itu maha meninggi di atas sekalian makhluknya. Muka surat 396 ni di bawah sifat al-ulu, apa yang dia sebut, dia kata sifat al-ulu adalah salah satu daripada sifat-sifat zatiyah Allah Azza wa Jal yang tidak terpisah darinya. Sedia ada pada Allah Azza wa Jal. Maknanya bukan kemudian baru ada, bukan kerana ada sesuatu ada keluar sifat tu, bukan. Tapi dia memang dah sedia ada pada Tuhan. Sifat ini seperti sifat yang lain diterima dengan penuh keimanan dan pembenaran oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umum apa yang dia sebut, bila mana kita jumpa ayat-ayat yang mensabitkan Allah Ta'ala itu maha tinggi, contohnya Al-Ali dalam Al-Asma'ul Husna, dia ada satu nama dia Al-Ali. Aliyun bermaksud tinggi. Tinggi ini ialah dia duduk atas dekat mana, macam mana atas tu tak bincang lagi, dan tak bahas pun, dan tak berminat pun untuk bahas bab tu. Just nak tahu je, hanyalah Allah Ta'ala itu maha meninggi dia. Mereka menyifatkan Allah dengannya sebatas firman-Nya yang berbunyi, ayat ke-11 surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa Allah Ta'ala itu dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ni akan sentiasa diulang bila mana kita bahas bab tauhid ni, terutamanya tauhid al-asma' was sifat ni. Sebab memang ayat ni menjadi tonggak ataupun asas untuk kita berinteraksi dengan semua nama-nama dan sifat Tuhan yang akan disentuh lepas pada ni pun. Maknanya apa-apa saja, walaupun dari segi perkataan itu berkongsi juga dengan makhluk, contoh mendengar, melihat. Pada makhluk pun ada keupayaan dengar dan lihat, tapi keupayaan dengar dan lihat makhluk sudah pasti terbatas, taklah serupa dengan Allah Azza wa Jal.
Dan waktu Allah Ta'ala dia nak mendengar, dia nak melihat, bukanlah dia mendengar dan melihat macam mana makhluknya mendengar dan melihat. Sebab bila mana kita nak mendengar, kita terpaksa guna telinga. Allah Ta'ala tidak mendengar dengan kaedah itu. Makhluk bila mana dia nak melihat, dia kena ada kornea mata dia, kena ada biji mata dia, baru dia boleh melihat. Allah Ta'ala tidak melihat dengan ada apa-apa benda lain yang menjadi sebab dia boleh melihat. Tak boleh. Dan perbahasan tu memang ditutup rapat oleh para ulama. Walaupun ada cubaan yang ingin dilakukan oleh sebahagian kelompok untuk bahas juga benda ni. Dengan sebab ayat 11 surah Asy-Syura ni, dia dah jadi satu border sempadan penghalang untuk bahas apa-apa saja yang lebih daripada tu. Okay. Sifat ini ditunjukkan oleh sama', iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, akal dan fitrah. Sama' tu ialah nama lain bagi Al-Quran dan Sunnah. Sebab dalil Quran Sunnah ni kita nak tahu dengan sama'i ataupun sima'i. Kita dengar. Dalil dia ialah dalil sima'i. Sebab kita dengar daripada Quran, hadis sebut macam tu, kita terima. Dan kita tidak berhak untuk argue ataupun kita pertikaikan maklumat-maklumat yang ada dalam Al-Quran tu. Tak boleh kita pertikai, tak boleh kita cuba gubah-gubah dia untuk diberikan pendefinisian yang lebih menarik, nak bagi makna baru ke, nak ejah cenderung ke arah ni ke, tak boleh. Sebab ianya ialah satu bahan mentah yang Tuhan turunkan pada kita untuk kita ambil sebiji saja. Tak perlu kita olah, tak perlu kita adun dengan apa-apa pun. Bila mana berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Tuhan ni. Dan dia juga sebut sini, dia kata telah mutawatir dalil-dalil yang bersumber daripada Alkitab dan As-Sunnah tentang penetapan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Jelas dalam Al-Quran sebut tentang itu. Okay. Dalil yang dia bawa yang pertama ialah daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Allah Ta'ala sebut, a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudahkah kamu merasa aman bahawa zat yang berada di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika mana ianya tiba-tiba bergoncang. Man fis sama' pada ayat ni merujuk kepada ketinggian Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah Ta'ala mendiami langit tu. Cuma antara satah ataupun permukaan yang tinggi yang kita tahu dalam ilmu manusia ni ialah langit. Bahkan nak definisi langit tu pun berbeza-beza di kalangan ahli ilmu. Sebab ada sebahagian kata langit ni apa dia? Langit ni ialah yang kita dongak, kita languk ke atas, kita tengok keluar masjid, tengok yang gelap, yang duk ada berkelip-kelip, ada bintang, itulah langit. Ada sebahagian ulama kata tak, langit ni apa sahaja yang berada di atas bumi itu langit. Sehingga mereka definisikan kita ni kaki di bumi tapi tubuh di langit. Maknanya kita yang duduk ni yang sedang berada atas ni, tuan-tuan duduk bawah ni, okay, duduk punggung tuan-tuan tu memang duduk atas langit, memang duduk atas tanah, tapi badan ni berada dalam langit. Itu sebahagian pandangan, definisi. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kenyataan yang jelas untuk definisi langit tu apa. Cuma maklum dalam kepala otak manusia ni, langit ialah benda yang atas dia. Dan Tuhan tidak mendiami langit itu, tapi dia meninggi daripada langit itu. Okay. Sebab yang langit ni lah yang paling tinggi ikut kadar pengetahuan orang zaman tu, dan juga ikut kadar pengetahuan kita sekarang ni pun, yang atas pada kita ni ialah kita panggil langit. Yang mungkin di situ ada awan, yang mungkin di situ ada bintang, yang mungkin di situ ada planet-planet yang lain, itu semua kita panggil langit. Berapa lapis lagi atas? Wallahu a'lam. Cuma nak katanya man fis sama itu merujuk kepada zat Allah yang maha meninggi. Kemudian firman Allah Ta'ala surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Surah Fatir ayat 10 Tuhan kata ilaihi yas'ad. Yas'ad ni maksudnya ialah kenaikan, berlaku kenaikan. Sebab tu lift, elevator dalam bahasa Arab dia panggil mas'ad. Naik daripada ground floor sampai ke tingkat yang kita nak naik. Tapi taklah kata ada macam lift tu, tapi nak kata perkataan sa'ada itu
menunjukkan ada satu proses kenaikan. Nak naiknya satu-satu amalan, satu-satu berita, satu-satu laporan yang dibawa oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla tentang perihal hambanya di bumi ini. 397, muka surat 397, firman Allah seterusnya untuk mensabitkan tingginya Allah Ta'ala ni, surah An-Nahl ayat yang ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang maha berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan ke atas mereka. Min fawqihim, perkataan tu jelas. Okay. Firman seterusnya Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang rendah. Firman Allah seterusnya surah Al-A'la ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ambillah, mohonlah keberkatan daripada nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi perkataan Al-A'la tu jelas. Kemudian dia datangkan dalil yang keenam untuk perhabis dalil-dalil Quran berkenaan dengan ulunya Allah Ta'ala, tingginya Allah Ta'ala ni, ialah surah Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari, yang mana sehari di luar daripada hari dunia ni, hari yang dikira luar daripada alam dunia ni, bersamaan dengan 50,000 tahun dengan hari di dunia ni. Maknanya hari luar pada alam dunia ni, alam akhirat ke alam malakut ke, kita nak panggil apa sajalah. Cuma nak sebutnya ialah yang duduk dalam sistem masa ni kita. Yang duduk luar pada sistem masa itu ialah makhluk-makhluk lain seperti malaikat, dan Allah Azza wa Jal tidak tertakluk dengan sistem itu. Dia ada pagi dia, dia ada petang dia, dia ada malam. Tak ada. Itu bagi zat Tuhan dia tidak ada. Mudah ceritanya tuan-tuan. Bila mana Allah Ta'ala kata a'amintum man fis sama'. Kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur, kita jumpa ayat ni. Kita baca surah Fatir, Allah Ta'ala kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kita baca An-Nahl, Tuhan kata yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kita baca Ali Imran, Allah Ta'ala kata inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kita baca Al-A'la, Tuhan kata sabbihisma rabbikal a'la. Kita baca surah Ma'arij, Allah Ta'ala kata ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Poin mudah yang kita boleh ambil untuk kita bawa balik ialah bila mana Tuhan kata dia tinggi lebih pada kita. Cuma kita tak bahas tinggi tara mana. Adakah tinggi itu macam mana satu orang duduk di bangunan yang tinggi? Tak. Segala apa yang terlintas untuk menyamakan dengan makhluk, itu semua lintasan-lintasan yang kita kena tolak. Dan itu semua sekalipun kita fikir macam-macam mana cara pun, ia tetap tak sama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Kita kena letak noktah di situ, titiknya situ. Tuhan maha meninggi, maha meninggi. Tak perlulah nak beban otak ni fikir tinggi tara mana. Tinggi ni valid ke bagi Allah Ta'ala? Sebab jenis ada tinggi, rendah, ni ialah biasanya sifat-sifat makhluk. Tak perlu. Yang itu sudah cuba untuk keluar daripada keupayaan akal untuk fikir. Okay. Muka surat 398, dia datangkan lagi beberapa hujahan daripada hadis. Sebelum pada tu dia sebut, dia kata disebutkan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah kepada akidah Tahawiyah bahawa ada 20 macam dalil tentang ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya. Ia berkata semua itu apabila dihuraikan satu persatu secara panjang lebar, nescaya akan mencapai sehingga 1000 dalil. Maknanya daripada 20 dalil nas, maka akan datang 2 perkembangan daripada dalil nas tu kepada dalil fitrah kita. Oleh kerana itu, orang yang mentakwilkannya harus menjawab semuanya, tetapi ia tidak akan boleh dan tidak akan mampu menemukan jawapan yang sahih walaupun hanya sebahagian sahaja. Maknanya kalau dia try hard lagi untuk pergi, akhirnya tak akan temu dengan jalan penghujung, sebab benda ni bukan daripada benda yang perlu dibebankan.
Di antara hadis-hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas makhluknya ialah hadis yang pertama, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia bercerita, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah fattala'tu dhata yawmin fa idha adh-dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safuna lakinni sakkaktuha sakkatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azuma dhalik alayya qultu ya Rasulullah afala u'tiquha qala i'tini biha fa ataituhu biha faqala laha ayna Allah qalat fis sama' qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadis ni ialah hadis yang dah jadi polemik dah pun. Polemiknya tak selesai, iaitu hadis jariyah yang diperlis ni sampai buat satu diskusi pada isu ini. Sebab tu saya kata isu ni ialah isu polemik zaman berzaman sampai zaman kita pun tak selesai. Sebab sudah ada sejarah daripada zaman lampau pertembungan benda ni. Ada satu kelompok yang nak kata Tuhan ni tak boleh letak arah pada dia, atas, bawah, depan, belakang, tak boleh letak arah. Satu kelompok kata Tuhan sendiri kata dia maha meninggi, guna sajalah perkataan tinggi tu, tak payah cuba nak nafi-nafi lah. Dan kedua kelompok ini sentiasa wujud. Mati generasi awal, datang generasi kedua. Mati generasi kedua, datang generasi ketiga. Sampailah kita sekarang tak tahu berapa generasi dah duk bertembung pada isu ini. Secara umumnya, kalau kita tengok, kebanyakan para ulama akhirnya mengambil jalan tasamuh. Sebahagian yang lain mengambil jalan untuk terus defend, mengatakan apa-apa cubaan untuk mentakwilkan pada nas yang jelas, ini semua cubaan untuk memalingkan masyarakat ataupun muslimin daripada nas yang sebenar. Sebab tu kita akan tengok ada kelompok ulama yang dia agak agresif dan defensif bila mana bercakap tentang isu ni. Garang semacam. Maknanya kalau ada cubaan nak takwil sikit, dia akan tutup ruang tu, kerana melihat kesan jangka masa panjang. Kalau kita cuba buka takwilan kedua akan keluar, takwilan ketiga akan keluar, takwilan keempat akan keluar. Sebab otak manusia ni dia berbagai-bagai latar fikirnya. Jadi ada sebahagian ulama dia ambil kata putus, tak payah cakap banyak, kata je Tuhan tu meninggi, cukup. Tinggi macam mana, cukup, tak payah cakap. Cakap banyak lempang je. Okey. Tapi taklah buat macam tu. Cuma nak katanya cukup, tak payah cakap je. Dia habis situ je, tak payah nak cakap banyak, tak payah nak belanja kopi, nak belanja apa, tak minum dah pun. Nak sebutnya apa? Tiada titik noktah untuk isu ini. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut yang lain, ini juga kadang-kadang menjadi ruang oleh syaitan untuk menjadikan sesama muslimin ini bertelagah. Kita kena sedar, syaitan ni kalau dia tak boleh jerumuskan kita kepada benda haram, dia akan jerumuskan kita pada benda makruh. Kalau dia tak boleh jerumuskan kita pada benda makruh, dia jerumuskan kita pada benda mubah, sehingga kita tinggalkan benda sunat dan benda wajib. Ini ialah gerak kerja rangka syaitan. Jadi kalau syaitan tak boleh menghasut kelompok manusia ini yang sudah bercakap tentang sifat Tuhan ini, untuk dia pergi minum arak, untuk dia berzina, untuk dia bunuh orang, untuk dia buat jahat, tak boleh. Sebab dia orang ada, orang kata apa, benteng pada benda ni, dia orang tak akan buat. Jadi antara pintu yang boleh dimanfaatkan ialah perbalahan, pertikaian, tikam lidah, namimah, cari ruang untuk bergaduh sehingga menyebabkan berlaku jurang perbezaan, sehingga tak bertegur siapa. Jadi itu benda yang kadang-kadang kita kena sedar jugalah. Jadi kita menjadi golongan yang tidak melampau pada mana-mana pihak. Secara umumnya kita sedar benda ni dah jadi dua pandangan. Walaupun dari segi kecenderungan yang lebih tepat ialah dalam berinteraksi dengan nas ni, tak payah kacau nas tu, kekalkan nas tu macam tu je, itu lebih baik, itu lebih selamat. Sebab kita bukan empunya pada firman itu. Tuan punya pada firman tu ialah Allah Ta'ala sendiri. Bila mana dia sebut macam tu, kita kekalkan macam tu, tak payah kacau, tak payah usik apa pun, itu lebih baik. Tapi kita pun tahu sebahagian orang yang nak pilih kaedah takwil ni, dia punya tujuan asal dia orang
pun bukanlah sengaja nak rosakkan ayat Tuhan tu. Diorang nak berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang suka beri syubhat pada zaman lampau. Tapi pada zaman sekarang, syubhat-syubhat tu sudah dihapuskan, sudah dipatahkan oleh para ulama. Kitab-kitab diorang dah banyak, dah belonggok dah cerita tentang benda ni. Jadi kalau nak panjang-panjang lagi, kalau nak orang kata apa, mencari lagi polemik, maka kita akan jumpalah polemik tu sampai bila-bila pun. Sebab tu manusia kalau dia nak cari buah balah, macam-macam mana baik pun orang tu, macam-macam mana lembut pun orang tu, nak cari buah balah dia akan jumpa. Pasti jumpa. Jadi kita yang belajar ni, kita tak naklah jadi orang macam tu. Sebab di situ pun makanan syaitan. Di situ pun makanan syaitan. Jadi kita nak jadi orang yang betul bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama, hubung kait tauhid itu dengan akhlak seorang Muslim itu. Sebab tu banyak juga hadis yang ditunjukkan, yang diucapkan oleh Nabi, antara tanda orang yang bertauhid, orang yang berakidah dengan akidah yang jelas, ialah orang yang ada akhlaknya. Bila mana datang kata-kata yang sudah boleh menyebabkan berlakunya perbalahan yang besar, maka dia kena tarik handbrake dulu dalam bab ni. Jangan dia panaskan. Sebab pertembungan antara muslimin lebih baik kita kurangkan. Tapi kalau nak berdebat tentang isu ketuhanan dengan orang agama lain, memang ada dalil Quran yang mempersilakan dalam bab ni. Sebab tu kita baca surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, jom kita cari titik temu sehingga kita boleh tengok dan bahas bab ketuhanan ni macam mana. Tu pun dengan ahli kitab tu pun, penggunaan laras perkataan tu pun masih lagi laras perkataan yang lembut. Ta'alau, jom kita bincang. Dia tak kata mari nak berdebat. Ni bukan saya kata salah berdebat. Saya nak sebutnya ialah kadang-kadang yang bawah-bawah ni dia tak selesai lagi. Dia masih lagi membarakan benda yang hakikatnya sudah hampir padam. Dan kita pun tahu dan setuju ianya tiada titik noktah untuk bab ni. Akhirnya tak selesailah kita nak buat kerja lain kerana benda ni. Melainkan orang-orang yang memang tak ada kerja. Makan minum mak ayah duk tanggung lagi, pakaian pun mak ayah duk tanggung lagi, tanggungjawab pun masih lagi belum banyak. Banyaklah masa dia untuk bercakap dalam bab ni. Okay. Jadi ini ialah benda yang kita kena faham dan benda yang kita kena sedar. Okay. Seterusnya kita tengok apa lagi yang dia sebut. Dia bawakan banyak lagi hadis-hadis tu. Okay. Kalau kita tengok dalam muka surat 399, setelah menulis hadis ini, Imam Az-Zahabi berkomentar, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, serta tidak hanya satu orang dari kalangan imam yang memuatnya dalam karya-karya mereka. Semua memberlakukannya sebagaimana datangnya. Tidak ada yang mencuba untuk melakukan takwil dan tahrif. Ia berkata, demikian kami melihat dan berfikir bahawa setiap orang yang ditanya di mana Allah, maka secara spontan nalurinya akan menjawab di langit. Benda ni tuan-tuan boleh tengok debat yang baru ni lah. Ianya lebih komprehensif lagi berbanding apa yang kita nak bahas pada malam ni. Cuma nak katanya, kita tak dapat nak pastikan manusia ni dia pegang pada satu pandangan. Tak boleh. Sebab hati manusia berbeza-beza dan kita bukanlah pemegang kepada bolak-baliknya hati manusia tu. Yang membolak-balikkan hati manusia yang berkuasa ialah Allah Azza wa Jalla juga. Maka kita tak ada hak ataupun tak ada kudrat yang banyak untuk kita pastikan orang ni hanya boleh pegang pandangan. Tapi untuk cakap, untuk beritahu, kita ada kudrat tu. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut? Ada dua permasalahan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang Muslim di mana Allah. Boleh tanya di mana Allah. Sebab ada sebahagian orang dia kata pertanyaan tu pun dah tak betul. Masalahnya sekarang Nabi dah tanya benda tu kepada Jariyah. Melainkan ada orang dia kata hadis Jariyah ni pun ada problem, hadis Jariyah ni pun lafaznya berbeza-beza mengikut riwayat itu, mengikut riwayat ni. Tak apalah. Kita pun penat dah juga nak mengadap benda-benda macam ni. Sebab memang hakikatnya saya tengok dia tak selesai. Tapi kita boleh jelaskan pendirian. Saya nak pegang yang ni. Bila mana kita dah declare diri kita nak pegang yang ni, pihak yang tak setuju dengan apa yang kita pegang, dia tak ada hak untuk mengganggu gugat lagi pegangan kita.
dia kena terima. Itu ialah keadaan perihal manusia hidup atas dunia. Memang macam tu. Setiap orang dia boleh pilih apa yang dia nak. Sama ada dia nak pilih benda yang khilaf, ataupun dia nak pilih benda yang memang totally salah, ataupun dia nak pilih benda yang kurang tepat. Itu hak dia orang. Yang pasti kita tahu bila mana kita dah dihadapkan dengan hujah, kita buat pertimbangan, guna akal kita, kita pun pilih apa yang kita nak. Kita pun ambil apa yang kita nak ambil daripada pandangan-pandangan yang banyak tu. Okay. Yang kedua dia kata, disyariatkan jawapan dari apa yang ditanyakan di atas untuk menjawab di langit. Okay. Sesiapa yang mengingkari dua masalah ini, bererti dia telah mengingkari Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini tidak ada tambahan kerana telah jelas saksi yang berasal daripada hadis melalui ungkapan yang ringkas dan sangat bermanfaat. Semoga Allah merahmati generasi salaf kerana betapa agungnya pemahaman mereka dan betapa teguhnya mereka dalam berpegang kepada zahirul kitab dan juga as-sunnah. Jika ada yang ingin mengetahui perbezaan kedalaman ilmu generasi salaf dan generasi seterusnya, lihatlah apa yang ditulis oleh Al-Kautsari ketika mengomentari isi hadis ini dalam buku Al-Asma' was Sifat karya Al-Baihaqi. Jadi penulis buku kita ni, dia ada datangkan contoh penyelewengan ataupun huraian-huraian yang orang kata apa, agak tajam, yang memang ada unsur-unsur nak bergaduh lah, oleh Al-Kautsari. Kautsari ni memang terkenal. Zahid Al-Kautsari ni terkenal sebagai satu orang yang memang cenderung kepada takwil, dan dia memang sangat tajam kata-kata dia pada orang yang nak pilih pandangan tak nak takwil. Antaranya ialah kata-kata dia kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia ni mutaakhir, dia ni dekat dengan zaman kita. Dia ni guru kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berguru dengan beliau, tapi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tak ikut style tok guru dia ni yang agak keras dalam melontarkan kata-kata kepada ulama-ulama yang dah lama dulu. Jadi pertama kita kena tahu, menjaga lisan ini benda yang mustahak, supaya kita tak jadi orang yang dikuasai emosi waktu kita menggunakan lidah ni. Kita kena hati-hati. Sebab tu ada hadis sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak jaga istiqamah ni? Nabi jelirkan lidah, Nabi pegang lidah. Nabi kata jaga yang ni. Jaga yang ni, istiqamah kamu akan tersusun. Tapi kalau kamu tak jaga lisan, maka dia boleh kacau banyak benda lain. Memenjarakan lisan itu lebih aula daripada banyak ataupun cepat memberikan apa-apa cakap-cakap ataupun perkataan lah. Cuma zaman sekarang orang tak bercakap, orang menulis. Sebab orang menulis di sosial media ni, tapi waktu dia menulis tu dia dah bercakap dalam hati dia lah apa yang dia nak tulis. Jadi ini semua benda ruang yang kita kena jaga dan berhati-hati supaya kita tak jadi orang yang over sangat dalam mengeluarkan apa-apa perkataan, terutamanya pada pihak yang kita tak sealiran, tak selari kefahaman dengan kelompok yang tertentu lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah benda ni ialah benda polemik. Okay. Muka surat 399 tu ada lagi nombor 2 yang diletak tu dalil daripada hadis tentang kisah Isra' dan Mi'raj, sebuah hadis yang mutawatir sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama, antara lain Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Saya tak pasti penisbahan Syekhul Islam kepada Ibn Qayyim ni tepat ataupun tidak. Yang pasti kita tahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu memang gelaran itu diberikan kepada dia. Di dalam beberapa redaksi hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Di antaranya ungkapan muka surat 400, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril hatta ata biyas sama ad-dunya istuftih. Maksud dia, lalu aku dinaikkan ke atasnya, berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, iaitu langit dunia, lalu ia pun memohon izin agar dibukakan. Maknanya bila mana ada proses naik tu, sabit bagi Allah Ta'ala itu ulu, sabit bagi Allah Ta'ala itu maha meninggi. Jadi saya rasa nak baca hadis yang ketiga pun kita dah clear cut dalam bab ni, iaitu kita tahu sabit bagi Allah Ta'ala itu meninggi. Melainkan ada sebahagian kelompok dia nafikan, dia kata meninggi itu bukan maksud meninggi zatnya, tapi tinggilah kerajaannya ataupun tinggilah kekuasaan dia. Itu ialah pilihan dia orang yang kita mungkin ataupun saya mungkin boleh sebut sini
apa yang saya bawa pada malam ni, apa yang saya sebut pada malam ni, mungkin tidak akan memuaskan hati semua orang. Tapi hakikatnya kita sebutlah. Kuliah saya tidak akan menjadi titik untuk menutup semua perbalahan, polemik, cakap-cakap, apa-apa sajalah benda-benda negatif yang berlega di media sosial ke, yang sudah dibahas oleh para ulama dulu, dia tak akan selesai, tak akan tutup. Tapi tuan-tuan telah dibentangkan, dihidangkan di hadapan tuan-tuan berbagai pandangan, dan tuan-tuan dah ada telinga untuk dengar hujah-hujahan yang dibawa oleh setiap pembawa pandangan itu. Kita boleh pilih pandangan yang mana-mana. Sebab macam saya sebut tadilah, kita nak kerah tara mana pun, kita bukan pemegang hati manusia. Kita hanya boleh berdoa pada Allah, gunakan lidah tu untuk berdoa, bangun malam dan sebutlah nama orang-orang yang kita rasa dia ni kalau pegang pandangan ni lebih elok. Kalau kita kesian ke dia sebab dia pegang pandangan yang tak betul, tuan-tuan beritahu pada Tuhan, beritahu pada dia, dia ketegak, dia lawan. Tuan-tuan beritahu pada Tuhan, Tuhan jinakkan hatinya, Tuhan lembutkan hatinya. Saya rasa itu je lah kot cara yang paling mudah untuk zaman sekarang. Sebab kalau kita cakap, dia dah tak terima, tak payah. Sebab kita cakap kali kedua, dia menambahkan dan menebalkan permusuhan. Waktu kita cakap, tuan-tuan kena tahu, syaitan akan datang, syaitan akan bertindak di situ. Jadi tuan-tuan bangkitlah pada malam hari dan beritahulah pada Tuhan, wahai Tuhan, aku kesian dia ni duk faham tentang dirimu, tentang zatmu ni salah. Jadikanlah hati dia ni ataupun dia ni cenderung untuk faham yang betul. Tuan-tuan sebut pada Tuhan, itu lebih baik. Berbicara dengan Tuhan, itu lebih baik berbanding berbicara dengan makhluk. Kadang-kadang dia tak boleh terima. Kita boleh cerita, tapi belum tentu dia boleh terima. Tapi yang pasti, Tuhan yang memegang hati manusia itulah yang boleh membolak-balikkan hati orang tu ke arah kebenaran. Cuma yang diperlukan sekarang ialah doa. Sebab tu saya selalu sebut, sini mungkin ataupun tempat-tempat lain, umat Islam hari ini dia memerlukan juga doa. Tuan-tuan tengok amalan para ulama yang terdahulu, antaranya Imam Abu Daud. Saya setiap kali baca cerita ni, saya akan tengok bagaimana karakter ulama terdahulu. Imam Abu Daud ni dia berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu Imam Ahmad bin Hanbal terkena polemik Quran ni makhluk ataupun tidak, pada zaman dia hidup, dia antara orang yang mempertahankan Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Tak payah bahas suara ni makhluk ke tak makhluk ke apa-apa semua, tak payah. Cukup kata Quran kalamullah. Tak nak bahas bunyi bacaan Quran ni makhluk ke, cukup situ. Sebab kalau bahas lebih, ada orang yang akal dia panjang, dia nak gunakan kemahiran bercakap dia untuk belit orang sehingga orang syak balik pada Quran. Jadi Imam Ahmad dia try hard untuk tutup benda ni. Dia dan beberapa orang kawan dia, ada sebahagiannya mati kerana mempertahankan teori itu, iaitu teori Quran bukan makhluk. Sehinggalah dia kena penjara, dia kena pukul dengan pemerintah. Cuma saya nak sebutnya ialah bila mana dia tu dah tua ke dah tak larat dah. Pemerintah yang pernah hukum dia tu pun dah mati dah pun, dah bertukar pemerintah lain. Pemerintah yang naik ni pun lebih lunak dengan dia, lebih baik dengan dia. Waktu tu yang banyak bantu dia ialah anak dia, iaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad. Dan Imam Abu Daud ni memang selalu pergi belajar dengan Imam Ahmad. Memang banyak karakter Imam Ahmad ni melekat pada karakter Imam Abu Daud. Sebab tu kalau orang yang belajar hadis, sebahagian para ulama hadis mengatakan Sunan Abu Daud itu seakan-akan nak beritahu itulah kecenderungan mazhab Hambali sebenarnya. Seakan-akan, tapi tak semua. Tapi nak katanya Imam Abu Daud ni dia tarik karakter guru dia ni terlalu banyak. Sehingga pakaian dia ikut style guru dia. Imam Ahmad ni kalau pakai baju, lengan baju ni panjang sebelah, pendek sebelah. Ada yang luas, ada yang sempit. Sebab dia bukan orang yang peduli pun benda tu. Melekat pada anak murid dia. Ada hari tak pakai selipar, ada hari pakai selipar. Itu kebiasaan. Sebab dia tak peduli. Dia bukan orang yang pentingkan benda tu. Bila mana dia ni kena pukul dengan pemerintah, orang duk bercakap kesian Imam Ahmad, teruk dia kena. Selain pada tu, ada juga orang duk bercakap, itulah degil sangat, kata je Quran tu makhluk, apa masalah? Tak ada pasal-pasal. Kita dah lah tua tak larat, sanggup pula nak bagi badan nak kena pukul. Waktu orang-orang cakap macam tu, anak dia ni dia rasa tak happy lah yang kena tu ayah dia.
jumpa dengan Imam Abu Daud. Tuan-tuan boleh tengok dalam Syiar Alam An-Nubala dalam cerita ni. Imam Abu Daud kata, sabar. Ayahmu antara beberapa orang yang aku sebut namanya di 1/3 malam. Aku berdoa pada Tuhan. Teguhkanlah Imam Ahmad ni. Tuan-tuan tengok cara ulama dulu dia berinteraksi. Dia tak beritahu korang. Dia tak cakap korang, apa lawan Imam Ahmad? Jangan lawan, dia ulama yang bagus. Tapi dia doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah Imam Ahmad, kata-katanya, pendiriannya itu besar untuk umat ni. Bangun malam beritahu pada Tuhan, Tuhan yang uruskan hati manusia. Cuma nak katanya Imam Abu Daud, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dia sebut nama Imam Ahmad, rahmati Ahmad bin Hanbal, dan pendiriannya. Jadikanlah pendiriannya itu teguh, sehingga semua orang melihat pendirian dia itu betul. Tak perlu beritahu orang, tak perlu jumpa. Siapa katakan Imam Ahmad aku tumbuk, tak perlu. Sebab dia tak mampu nak kawal benda tu. Hari dia jumpa orang yang tak berapa kuat boleh dia tumbuk. Hari dia jumpa orang kuat lebih daripada dia, tak kena gaya, dia kena tumbuk lah. Cuma nak kata, itulah cara ulama dulu berurusan. Dia kata, Abu Kaminas Sittah, ayahmu daripada 6 orang yang aku sebut direct nama waktu aku doa malam hari. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan nama Imam Ahmad disebut malam ni di sini. Imam Ahmad tak pernah sangka dan tak pernah mengimpikan pun nanti orang perlis sebutlah nama saya. Tak pernah pun. Tak pernah. Tapi keikhlasannya dan doa daripada orang-orang yang ikhlas membantu dan menyebabkan cerita pendirian dia tu kita dengar sampai hari ini. Jadi bagi saya, atas dasar yang paling insaf daripada lubuk hati yang paling dalam, bila mana ada polemik apa-apa, kita boleh berdiskusi, kita boleh bentangkan dalil dan hujah masing-masing. Tapi dalam masa yang sama, at-tarahum bainal muslimin, merahmati sekalian orang Islam dengan mendoakan mereka. Bahagian tu kena ada. Bahagian tu kena ada. Doakan seluruh orang Islam supaya mereka mengamalkan agama dengan baik, memahami agama dengan baik. Itu lebih baik. Itu yang lebih diutamakan kepada pendakwah, diutamakan kepada orang-orang yang ada pengaruh ni, bila mana dia berinteraksi dengan masyarakat. Sebab kita semua ni ialah umat Islam yang satu. Dan kita memberi uzur kepada orang-orang yang jahil yang tak tahu apa. Hari ni dia jahil, mungkin umur dia panjang, kita dah mati dah, rupa-rupanya dia tiun balik hidup dia, dia jadi orang yang betul berpegang kepada ajaran yang benar. Harapan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dakwah para Nabi dan Rasul, teruk mana, degil mana pun umat itu, dia tak guna perkataan kasar, laras bahasa yang boleh melukakan hati orang. Teruk mana pun kaum Nabi Lut, bila mana Nabi Lut nak berdakwah, dia panggil ya qaum. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu ucapan panggilan ni maksudnya, wahai orang yang aku sayangi, dengarlah Tuhan. Dia tak kata aku ni kalau ikut hati menyampah nak tengok korang, tapi cakaplah juga. Tak, itu bukan uslub dakwah. Kita tengok Nabi Ibrahim, dia berkonfrontasi dengan ayah dia Azar, tapi dia tetap sebut ya abati, wahai ayahku yang disayangi. Stoplah ukir berhala tu, sembah Tuhan yang Maha Agung. Stoplah sembah Namrud tu. Semua para nabi menggunakan panggilan yang paling lembut dalam berinteraksi dengan pihak yang paling garang dalam penentangan terhadap hukum Tuhan. Dan polemik dia orang sudah pasti lebih besar pada polemik ni yang kita duduk bincang ni. Cuma nak katanya, hati yang berharap, kudrat yang digunakan untuk berdoa, itu lebih baik, itu lebih memberi manfaat. Walaupun tak dijawab sekarang, pasti akan ada jawapan daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak makbul pun doa kita, kita dah dapat pahala sebab berdoa untuk orang Islam. Itu paling kurang yang kita kena ada. Bukan paling kurang, paling utama hakikatnya. Sebelum kita bercakap apa-apa pun, sebelum kita tulis apa-apa pun, kepada isu-isu yang berlegar di kalangan orang Islam. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 403, antara sifat yang dia sentuh juga sini ialah al-istiwa. Al-istiwa ni saya dah sebut banyak kali dah sini. Okay, cuma kita baca sekadar ambil maklumat dan juga ambil manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis ni. Okay. Dia kata muka surat 403, sifat istiwa adalah sifat fi'liyah yang benar bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, sifat ini dicantumkan pada 7 ayat, iaitu firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa,
lalu dia bersemayan di atas arasy. Kita tahu perkataan istiwa itu bermaksud bersemayan. Bahasa Melayu kita, sama ada Melayu Malaysia, Melayu Indonesia pun, kita akan guna bersemayan. Bersemayan ni ialah duduk dengan penuh kemegahan bagi raja, sultan, pemerintah. Kalau bagi makhluk. Tapi bagi Tuhan, wallahu alam, kita tak tahu, tapi dia yang beritahu dia istiwa. Sangat salah, sangat tak betul, dan mungkin boleh kita kata sesat orang yang membayangi waktu dia baca Ar-Rahman al-Arsy istawa ataupun Tsumma stawa al-Arsy, waktu dia baca ayat ni dia membayangi istiwanya arasy, Allah di atas arasy tu macam bersemayannya raja, pemerintah, sultan di atas singgasana dia orang. Orang yang bayang macam ni dia sesat. Sebab itu ialah mujassim hakikatnya. Yang tu salah. Yang tu memang betul. Yang tu memang kita tentang yang tu. Yang kita nak sebut sini ialah perkataan itu bermaksud bersemayan. Macam mana bersemayan tak tahu. Itu yang digunakan oleh metod para ulama yang terdahulu. Memberi makna, menafikan kaifiat. Itu metod dia. Ada sebahagian orang kata beri makna pun tak boleh. Yang tu tak. Bukan daripada kaedah salafus salih dulu. Beri makna tapi tidak membahaskan kaifiat dia. Kalau ada orang cuba congkeh nak tanya juga, dia tak akan layan. Sebab ianya termasuk daripada benda yang bukan kemampuan akal. Kalau kita pergi lebih, kita merosakkan diri kita, kita membuka ruang-ruang kebinasaan, ruang-ruang kerosakan dalam kalangan umat ni. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Berkenaan dengan istiwa, kita punya metodologi cara berinteraksi tetap sama. Perkataan itu diterjemahkan maknanya, tapi didiamkan kaifiatnya. Maknanya tak bahas kaifiat dia. Memang kita tak tahu macam mana istiwa Allah Ta'ala di atas arasy. Dalilnya banyak, bukan hanya satu dua dalil. Kalau kita tengok dalam buku ni, sampai 7 dalil daripada Quran, belum masuk lagi dalil daripada hadis. Cuma saya rasa saya tak akan baca semua, sebab benda ni ialah benda yang memang kita dah tahu dari segi teorinya, ialah tak boleh kita membahaskan kaifiat dia. Kaifiat tu tak boleh bahas, sebab memang tidak ada ruang pun untuk kita bahas. Kecuali orang yang berani nak bahas, dipersilakan untuk dia bahas. Mungkin dia dah ada kebersediaan untuk dia jawab depan Tuhan. Bila mana Tuhan tanya, apakah kamu punya hujah bila mana kamu bercakap tentang benda ni? Kamu punya
kamu punya sebab alasan apa dia. Dia mungkin dah ada jawapan. Biarkanlah dia, orang yang ada jawapan dipersilakan untuk dia jawab sendiri depan Tuhan. Sebab itu ialah pendirian yang berbeza-beza macam kita dah sebut tadi. Cuma hakikatnya bila mana kita berinteraksi dengan ayat sifat apa semua ni, kita kena serah kembali kepada Allah Azza wa Jal sebagai Tuhan yang telah menurunkan firman tu. Jadi nanti kita akan masuk pada kali yang akan datang, muka surat 410, sifat Allah Ta'ala itu An-Nuzul, iaitu turun. Memang isu-isu dalam buku ni kita sedang melalui isu-isu yang polemik lah. Isu-isu yang memang tak selesai sepanjang zaman. Tak selesai. Tapi kita baca dan kita tahu dan kita tengok pandangan, dan memang tujuan penulis buku ni dia nak tunjukkan Imam Syafi'i cenderung yang mana. Nanti kita akan tengok conclusion dia. Imam Syafi'i ni dia jadikan pilihan dia tu yang mana, dia nak pilih yang mana. Cuma macam itulah saya sebut tadi, bila mana ada apa-apa isu polemik ni, untuk memanaskannya kita boleh pilih untuk panaskan, untuk mengendurkannya pun kita boleh pilih untuk kendurkan. Tapi kalau tanya saya rasa kalau kita buat panas selalu pun dia macam benda yang dah tak selesai. Tak selesai dengan sebab apa? Bukan sebab benda tu tak boleh diselesaikan, sebab ragam manusia waktu berinteraksi tu berbeza-beza. Setiap generasi ni macam-macam style orang. Ada orang dia nak baca dengan gaya ganas, dia tak nak baca dengan gaya lembut. Itu ialah karakter dia. Karakter dia. Cuma satu je, sebagai penutup yang terakhir, kita kena sedar, kita bukan makhluk yang mampu untuk jaga agama ni. Yang jaga agama ni Allah Ta'ala sendiri yang jaga agama ni. Jangan kita dalam kita bercakap ni kita rasa macam kitalah the truly man yang guide agama ni. Bukan. Kita bukan sahaja tak mampu jaga agama, jaga diri kita pun kita tak mampu. Kalau orang nak mai pukul kita, orang boleh pukul pun kita. Kalau orang nak kata dekat kita, orang boleh kata. Maknanya kita kena sedar benda tu. Diri kita ni hanyalah manusia yang Tuhan nak tengok. Kamu ambil tahu tak pasal agama? Cukup. Itu saja. Kamu tak perlu fikir besar macam mana nak Islamkan semua penduduk bumi. Tak mampu. Tak payah nak Islamkan penduduk bumi. Islam orang dalam rumah kita pun tak mampu. Itu benda yang kita kena tahu. Itu perkara yang kita kena. Sebab memang Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang-orang beriman, kamu fakir. Walaupun kamu nampak banyak duit, tapi kamu fakir hakikatnya. Kamu tak boleh buat apa, tak ada kuasa. Yang kamu nampak jadi tu sebab aku izinkan. Kalau tak izin tak jadi. Jadi kita jangan tertipu kadang-kadang dengan bisikan syaitan pada benda-benda seperti ini. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.